So, kita nak kerajaan satu penggal je ke? Datuk Seri Anwar nak satu penggal saja ke? Lepas ni nak serahkan balik kepada Muhyiddin Yassin? Siapa yang boleh tolong, boleh bantu untuk tarik sokongan orang Melayu? Hari ni, suka tak suka, kena terima hakikat bahawa dengan jasa yang Datuk Seri Najib dah bagi tu, dia ada fixed deposit yang cukup besar. Kenapa BN kalah pilihan raya yang baru ni? Sebab BN jadi Perdana Menteri, Datuk Najib pun masuk penjara. Perdana Menteri orang BN, Datuk Najib masuk penjara. Orang Melayu beranggapan bahawa UMNO gagal bela nasib bekas presiden dia sendiri. Macam mana orang Melayu tak lari pilihan raya 2022? Sebab kita tak boleh bela presiden kita sendiri. Kita jadi Perdana Menteri, bekas presiden kita masuk penjara. Hari ni, kena terima hakikat. Kalau nak tarik sokongan orang Melayu, kita perlukan orang Melayu sekarang. The Chinese and Indian are with us, with unity government. Kalau dia orang kecewa macam mana pun, Datuk Seri Najib bebas. I'm telling you, maybe there are few Chinese and Indian who are crazy enough to vote for Perikatan Nasional because of this their dissatisfaction towards the result of this royal pardon. Only few. Tapi kau tanya kawan-kawan Cina dengan India, Kerat 18 pun, dia orang ni bukan bodoh nak bagi undi pada Perikatan Nasional. Tapi, apa masalah kita hari ni? Masalah kita hari ni ialah nak dapat sokongan orang Melayu. Datuk Seri Najib boleh deliver undi orang Melayu untuk kerajaan perpaduan ni, untuk kerajaan Madani. Kalau tanya akulah, kalau katalah aku boleh buat political decision, I will free Datuk Seri Najib so that he can help us. Datuk Seri Najib akan beri impak yang besar. Kalau tak dapat semua orang Melayu, tak dapat 70% orang Melayu, dapat 50% pun, kita dah boleh dapat 2/3 lah. Apa lagi kita nak? So tak boleh nampak Datuk Seri Najib ni sebagai ancaman. Kita kena anggap dia ni sebagai orang yang boleh bantu kuatkan UMNO balik. UMNO akan jadi kuat. Itu yang Datuk Zahid berhempas pulas nak pastikan bahawa Datuk Seri Najib ni boleh dibebaskan. Ini ramai orang tak faham. Ini soal survival party kita. Survival party kita. Kalau kita tak boleh bela nasib Datuk Seri Najib, parti kita ni tidak akan diyakini. Bukan hanya tak diyakini oleh orang Melayu, orang UMNO pun akan lari. Mereka akan pergi. Sebab kita kena terima hakikat, ramai juga orang-orang UMNO ni tak berakal ke. Kalau orang UMNO ni bijak, tak apa. Yang bingai boleh tahan. Boleh tahan jumlah dia. Macam mana nak tahu? Senangnya kita tengok pengundi putih, berapa ramai yang keluar mengundi. Orang UMNO lah tu pengundi putih. Ada yang keluar mengundi pengundi belah sana. Kalau jati diri dia, dia kekal dengan perjuangan UMNO, tak mudah goyah dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh PAS dan juga Bersatu ni. Lepas buat silap 2018, 2022, dia tak tambah kesilapan sampai 4.2 juta orang mengundi Perikatan Nasional. Dan sebahagiannya orang UMNO. Masa tu kita bersama DAP tak? Tidak. Kenapa dia orang tak undi kita? Ini kena faham. Lepas tu bila kita terpaksa bentuk kerajaan dengan DAP bersama dengan Datuk Seri Anwar, dia orang komplain. Tak ke bodoh ni? Cakap bodoh marah. But that is the reality. Nak semua ikut dia je. Betul tak?
Undi tak nak bagi. Hari ni komplain. Hari ni komplain. Dia lupa 2018 tu dialah yang jatuhkan Datuk Seri Najib. Kita dah cakap kena make sure bagi sokongan padu pada UMNO 2022 supaya kita boleh bebaskan Datuk Seri Najib. Kita dah lawan Ismail Sabri masa tu. Tak bagi juga undi. Last kali Datuk Seri Najib terus merengkok dah setahun lebih. Kita juga kena marah. Kita juga dipersalahkan. Bukan semua benda Datuk Seri Zahid boleh cerita pada rakyat apa dia buat. Aku cerita malam ni, ada benda aku boleh cerita, ada benda aku tak boleh cerita. Benda-benda sensitif. Lepas keputusan tu pun Datuk Seri Zahid buat macam-macam, tapi tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Dan ada benda yang berubah. Cuma pasal, yalah, ada kenyataan dah keluar, kan? Ada benda tak boleh berubah. Jadi kena pergi ke plan B. Kena faham lah. Kalau orang macam Hisham Jalil, kan, yang ada kelompongan di antara dua telinga dia ni, kan, orang letak di sini, dia di lutut, kan, memang dia tidak akan faham. Susah nak bagi orang macam ni faham, kan. Okey? Okey Tok, saya petik beberapa kenyataan daripada kepimpinan UMNO tu. Ada yang mendakwa UMNO dipermainkan dan ada juga yang mendakwa keputusan ini percubaan melemahkan UMNO. Dia macam ni lah. Patutnya sebelum mengeluarkan kenyataan, kan, kita tenang dulu. Okey? Kita tenang dulu. Contohnya lah, bukan kau tak boleh keluar kenyataan. Bila Ramasamy bantai pasal isu penjawat awam di monopoli Bumi Putra, kau bantailah Ramasamy tu. Kita pun tahu dia dengan Lim Kit Siang, dia against the current DAP leadership. Kalau Tony Phua keluar kenyataan, aku tak dengar pula dia keluar kenyataan. Kau bantailah Tony Phua tu. Tak payah tunggu hari ni parti bagi arahan untuk buat report polis baru kau nak bantai Tony Phua. Itu sepatutnya dilajukan bantainya. Bila Hassan Karim bantai Presiden UMNO, sepatutnya kita sebagai orang muda, kita pertahankanlah. Itu yang patut disegerakan. Bukan keluar kenyataan terus bantai seolah-olah macam, yalah, gambaran diberikan. Tanya juga, kan, apa yang dimaksudkan, tak jawab. So, bila dia tak jawab, dia memberi gambaran di luar, di media sosial, seolah-olah macam PMX tak membantu. Janganlah jadi bodoh. Kalau PMX tak bantu, petition tu pun tak boleh didengar sampai hari ni. Fikirlah, syarat pun tak cukup nak masuk petition ni. Kalau PMX tak bantu, petition tu pun tak boleh dengar. Takkan dia masukkan benda tu untuk didengar oleh lembaga pengampunan, dah dapat pun separuh. Dia nak khianat Datuk Seri Najib. Dan hari ni dia berusaha untuk pastikan, dia nak cuba pulihkan hubungan, cuba nak dapatkan supaya masuk dalam pengampunan diraja yang seterusnya. Tak bantu lagi. Kena faham satulah. Kalau misalnya Datuk Seri Najib masih dalam proses perbicaraan, pertama, Datuk Seri Najib boleh menang dengan keputusan hakim. Kedua, Peguam Negara kalau lihat kes tu, contohnya lah macam Tori dah bocor, rupanya kes ni tak ada kes. 7 DPP dan 5 IO mengatakan bahawa tak ada kes, tak ada merit untuk pendakwaan. Dah bocor dah dokumen ni. Peguam Negara boleh tarik balik kes. Betul tak? Itu sebab kes Datuk Seri Zahid selamat. Kes Datuk Seri Najib pun ada 4 dah. Dah DAA. Discharge not amounting to acquittal.
dilepaskan tapi tidak dibebaskan. 4 kes Datuk Seri Najib. Tapi bila umum kes Datuk Seri Zahid, orang reaksi orang dan sebagainya, dibatalkan keputusan representasi yang dah pun diterima. Betul tak? Maknanya kalau sebelum sampai ke penjara, kita boleh sama ada di peringkat mahkamah Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, atau Peguam Negara boleh tarik kes. Ini kena faham. Tapi dah pergi ke Mahkamah Tinggi, dah kalah. Mahkamah Rayuan dah kalah. Mahkamah Persekutuan pun dah kalah. Semakan Kehakiman pun kalah. Nak keluar tak senang. Ini kena faham. Patut usaha dilakukan sebelum Datuk Seri Najib masuk. Bila dah masuk, nak keluar tak senang. Ianya mesti melalui proses pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni nak kena tahulah, itu discretion mercy yang di-Pertuan Agong atas dia. Dia pun nak buat putusan. Kalau dia tengok orang semua sekali banyak bising, tak nak Najib dibebaskan. Yang nak Najib dibebaskan ni semua duduk diam je. Bila dah tak bebas baru nak bising. Kan? Salah tuanku ke? Salah korang juga. Kau biarkan aku melalak seorang-seorang. Cuba kalau satu Malaysia ni melalak. Kan? Satu Malaysia ni bising. Tak jadi macam ni. We are not giving the right signal. So orang yang tak nak Datuk Seri Najib bebas, yang takut Datuk Seri Najib bebas. PAS tak nak Datuk Seri Najib bebas. Bersatu tak nak Datuk Seri Najib bebas. Datuk Seri Najib bebas ni, masa depan Bersatu, PAS, malap, lingkup. Kena faham tu. So kalau orang yang menentang ni lagi vokal daripada kita, orang yang nak buat putusan bebas pun fikir 10 kali. Salah kita.